Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar cikgu sekalian. Jadi cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera lah. Dari hari ini kita nak sambung balik kita punya pengajaran kita pada kelas yang lepas, iaitu masih dalam topik ataupun bab 1, iaitu pengenalpastian masalah dan subtopik 1.3 percanggahan fizikal. Di mana hari ini kita akan belajar mengenai mencadangkan pemilihan prinsip inventif iaitu 1.3.2. Sebelum kita masuk pada pengajaran kita hari ini, kita nak ingat balik apa itu percanggahan fizikal. Ingat lagi tak? Okey, percanggahan fizikal tu adalah di mana keadaan satu produk itu memerlukan dua ciri, dua sifat yang berlawanan seperti tinggi dan rendah, contoh berat dan ringan, dan lain lagi yang bercanggah antara satu sama lain terhadap satu produk. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan percanggahan fizikal. Jadi hari ini kita akan masuk topik yang barulah. Okey, bagi kita teruskan. Okey, untuk slide yang pertama ni iaitu mencadangkan pemilihan prinsip inventif. Seperti yang kita dah belajar pada kelas lepas, terdapat empat kaedah pemisahan, tapi kita hanya belajar dua sahaja, iaitu yang pertama adalah pemisahan ruang dan yang kedua adalah pemisahan masa. Jadi setiap satu ni ada 7 ya. Untuk kaedah pemisahan ruang ada 7 dan untuk pemisahan masa juga ada 7 yang tidak sama antara satu sama lain. Jadi kita pergi untuk pemisahan ruang, iaitu yang pertama kita ada pembahagian, kedua kita ada pengekstrakan, yang ketiga kita ada kualiti setempat, dan yang keempat kita ada penyarangan. Seterusnya yang kelima adalah filem nipis dan cekerang boleh laras, boleh lentur. Dan yang keenam adalah penantaraan, dan yang terakhir iaitu tidak simetri. Manakala untuk prinsip inventif kaedah pemisahan masa pula juga terdapat 7. Yang pertama kedinamikan, yang kedua tindakan awal, yang ketiga tindakan berkala, seterusnya tindakan keterlaluan, yang kelima adalah pengembangan terma, keenam pembuangan dan pemulihan, dan yang terakhir iaitu yang ketujuh adalah tindakan berterusan yang berfaedah. Jadi nanti kamu tak tahu kan apa setiap satu ni, apa dia punya maksud dia, apa dia punya penerangan dia. Jadi kita akan belajar pada hari ni. Tapi untuk hari ni kan kita akan belajar untuk prinsip inventif kaedah pemisahan ruang sahaja. Untuk esok kita akan belajar, untuk kelas yang seterusnya kita akan belajar pemisahan masa pula. Baca cikgu tak nak kamu ke pening lah. Kamu just ingat 7 dulu, ataupun kamu cuba faham yang 7 dulu, iaitu untuk kaedah pemisahan ruang. Jadi jom kita pergi kita punya setiap satu untuk kaedah pemisahan ruang ni. Okey, yang pertama adalah pembahagian ataupun segmentasi. Apa tu pembahagian kan? Okey, pembahagian adalah membahagikan objek kepada beberapa bahagian kecil, iaitu menjadikan objek mudah dileraikan. Dan ketiga, meningkatkan darjah kebolehbahagian. Dan yang terakhir adalah perubahan ke peringkat lebih kecil. Okey, cikgu terang kat sini kan. Contohnya perabot yang kamu beli kan. Perabot kamu beli. Jadi bila kamu beli tu kan, kamu takkan dapat perabot tu dalam bentuk siap. Sebab bila dalam bentuk siap, dia dalam bentuk yang ataupun dalam keadaan fizikal yang besar. Jadi dia mungkin merumitkan untuk pembeli atau kita untuk membawa pulang ke rumah kan. Jadi kebanyakan kalau kamu lihat dekat tempat-tempat perabot, contohnya perabot almari, perabot rak kasut dan sebagainya, yang kebanyakannya perabot-perabot kayu lah. Jadi kamu akan nampak kan, di mana perabot ni akan dileraikan ataupun diletak dalam kotak kecil, di mana setiap bahagian tu telah pun ataupun setiap bahagian tu perlu disambung atau perlu dibuat semula untuk menghasilkan almari yang siap. Jadi kamu takkan dapatlah almari yang dah siap kan untuk produk ni lah. Contohnya produk DIY ataupun produk-produk yang dijual di IKEA. Kalau kamu selalu pergi IKEA, kamu dapat lihat lah macam walaupun dia berjual itu almari kan, tapi bila kamu beli, kamu hanya dapat satu kotak kan, dan terdapat banyaklah lapisan atau banyak kepingan kayu yang mana kamu perlu untuk ni lah, untuk
menyambungkan semua kayu-kayu tu untuk menjadi rak yang siap. Tapi kamu jangan risau sebab dia akan ada panduan. So kamu ikutlah dia punya panduan tu. Selalunya memang ada panduan lah. Dia takkan tak ada panduan sebab kita tak tahu kan. Jadi dia akan panduan macam contoh kamu lihat yang dalam gambar ni. Contohnya untuk amari baju. Tengok tu setiap lapisan, setiap bahagian dia telah pun tuliskan nombor. So kita just ikut nombor-nombor tu. So senanglah untuk pembeli untuk pasang sendiri perabot tu di rumah. Itulah dinamakan prinsip pembahagian, di mana kita membahagikan objek kepada beberapa bahagian yang kecil. Terusnya yang nombor 2 adalah prinsip inventif penekstrakan, iaitu taking out ataupun extraction. Iaitu penerangan konsep ni adalah memisahkan ataupun mengeluarkan bahagian yang mendatangkan gangguan daripada objek. Maksudnya dia ada dua lah. Satu tu untuk objek, satu lagi bahagian lain yang boleh mendatangkan gangguan terhadap objek yang objek utama lah. Contohnya kamu dapat lihat kan, contoh adalah penhawa dingin, di mana bahagian yang mengeluarkan bunyi bising dipisahkan dan diletakkan di luar bangunan. Contohnya dia jadi kita pisahkan kedua ni. Jangan risau, dia takkan mendatangkan infek ataupun takkan mendatangkan kesan yang buruk terhadap produk utama. Jadi kita letakkan dia di luar sebab dia hanya mengganggu ataupun dia hanya mengeluarkan bunyi kan. Jadi mengganggu lah kalau kita letak dalam bilik. So kita letakkan dia di luar bilik. Jadi dia tak ada masalah. Produk utama tu tak berfungsi dengan baik. Dan kita letakkan yang bahagian seterusnya tu di luar untuk mengelakkan gangguan. Itulah untuk penekstrakan, iaitu kita mengasingkan ataupun mengeluarkan bahagian yang mendatangkan gangguan daripada objek. Seterusnya yang ketiga iaitu prinsip inventif kualiti setempat, local quality. Iaitu penerangan konsep adalah mengubah struktur objek dan pengaruh luaran daripada seragam menjadi tidak seragam. Seterusnya adalah menjadikan setiap bahagian objek memenuhi fungsi berbeza yang berguna. Contohnya, bekas makanan yang mempunyai pelbagai petak ataupun petak yang berbeza. Okey, untuk cikgu kaitkan dengan penerangan. Okey, kalau asal kan, untuk bekas makanan asal, tentunya dia satu je kan, dia satu petak je. So, itulah kita letakkan makanan, itulah kita letakkan lauk, kita letakkan semua yang kita makan dalam satu bahagian saja. Lepas tu, bila adanya prinsip inventif ni, kita apply ataupun kita mengaplikasikan prinsip inventif ke dalam produk bekas makanan. Jadi terhasillah di mana bekas makanan yang mempunyai pelbagai ruang. Kita mengubah struktur objek yang seragam menjadi tidak seragam. Tengok contoh kan, macam banyak ada yang kecil, ada yang ruang panjang, ada yang petak. Terusnya menjadikan setiap bahagian objek memenuhi fungsi berbeza. Sebab itulah kita ada banyak bahagian-bahagian. So kita tak lagi mencampurkan makanan yang kita bawa dengan lauk-lauk. So macam petak tu kita boleh letak nasi. Contoh nasi lah kan. Itu yang untuk yang pendek tu ataupun untuk mana-mana bahagian letakkan ayam. Ataupun yang panjang tu kita letakkan ikan, sayur-sayuran kan. So nampak tak? So kita punya lauk tidak akan bercampur. Jadi setiap bahagian-bahagian dalam bekas makanan tu dia mempunyai fungsi berbeza yang berguna. Faham kan? Itulah di mana bekas makanan tu dia mengaplikasikan prinsip kualiti setempat. Dan prinsip inventif yang keempat adalah penyarangan. Apa tu penyarangan kan? Iaitu meletakkan atau memasukkan satu objek ke dalam objek yang sama tetapi berlainan saiz. Macam mana kan? Contohnya monopod dan antena radio yang kita boleh tarik lah. Macam tengok contoh cikgu bawa ni, iaitu monopod. Ini pendek kan? So pendek, boleh tarik, dia akan jadi panjang. So kamu tengok ni bahagian ni, nampak dia satu bahagian. Semua ni sama kan? Cuma dia berbeza saiz. Sebab apa dia berbeza saiz? Sebab untuk kita masukkan ke dalam saiznya, yang bawah sekali mesti yang paling besar. So yang atas sikit ni dia akan kecil sikit pada bawah, dan kemudian dia akan bersamalah beratas kan, sampai ke puncak atau sampai ke hujung. Di mana saiz dia akan mengecil supaya dia boleh dimasukkan. Kalau kamu guna saiz yang sama ataupun kilang tu dia guna saiz yang sama, boleh masuk tak?
Macam tak boleh masuk yang sangkut kan. Sebab tu dia gunakan saiz yang berbeza, iaitu lebih kecil hingga ke puncak ataupun hingga ke hujung lah. Sebab tu kita boleh masukkan, nampak tak? Pendek dan panjang kan. So tentulah dia memasukkan satu objek ke dalam satu objek yang sama. Sama kan? Sama. Tapi berlainan saiz. Faham kan? Macam itulah. Kebanyakannya untuk yang benda yang kita boleh tarik lah. Yang boleh pendek, kita boleh panjangkan. Itulah untuk prinsip inventif untuk penyarangan. Terusnya yang kelima, iaitu prinsip inventif yang kelima adalah filem nipis dan cengkeram boleh lentur. Iaitu penerangan konsep ini adalah di mana kita membalut ataupun melapik atau membungkus sesuatu objek menggunakan lapisan filem nipis dan cengkeram boleh lentur. Contoh untuk prinsip ini adalah pelindung cahaya cermin kereta ataupun kita kenali sebagai, ataupun kita selalu sebutlah sebagai tinted. Okey, kebanyakan waktu kamu beli kereta, kalau mungkin family kamu beli kereta ataupun kereta-kereta yang kamu lihat lah di sekitar kamu kan, kalau kamu baru beli ataupun tak lakukan barang perubahan lagi, cermin dia boleh nampak tak dalam? Dia punya look sinar tak? Look sinar kan? Maksudnya kamu dari luar kamu boleh nampak dalam orang dalam kereta. Tapi bila orang tu dah letak tinted yang gelap, jadi kamu dah tak nampak orang dalam. Faham kan? Tak nampak orang dalam. Jadi kenapa kamu tak nampak sedangkan waktu awal tu dah nampak kan? Mesti nampak orang dalam kereta. Sebab apa? Sebab dia telah menggunakan satu lapisan yang membalut cermin, di mana lapisan tersebut adalah filem yang nipis. Jadi itulah panggil, di mana sebab itulah kita dah tak nampak orang di dalam kereta, sebab dia dah menggunakan tinted. Di mana tinted tu dia mengaplikasikan ataupun dia mengaplikasikan filem nipis terhadap satu objek, iaitu cermin kereta. Seterusnya yang keenam adalah penantaraan, iaitu prinsip inventif penantaraan. Tu untuk penerangan konsep adalah mengadakan bahagian baharu antara dua objek menggunakan objek atau proses perantaraan. Dan yang ketiga adalah mencantumkan dua objek secara sementara. Macam mana? Tak faham kan? Okey, tengok contoh dulu. Kalau contoh pun tak faham tak? Jadi contoh sarung tangan ketuha. Macam mana tu kan? Maksudnya dia mengadakan bahagian baru antara dua objek, iaitu objek ketuha dan juga tangan kita lah. So untuk kita kontekskan dengan kita pegang ketuha, mesti panas kan, betul tak? Kalau kamu masak sesuatu, masak ayam ke, masak kuih raya ke. Jadi bila dah panas ataupun makanan kamu dah siap, bila kamu nak ambil tu, kamu tak boleh ambil guna tangan. Kamu mesti ambil guna sarung tangan ataupun dia punya pengenal besi lah. Itulah panggil perantaraan. Maksudnya kamu ada satu benda yang menghubungkan kamu dengan ataupun yang merupakan perantaraan antara kamu dan juga oven ataupun ketuha yang panas. So, tu dah kita panggil perantaraan. Dan prinsip inventif yang terakhir adalah tidak simetri, iaitu penerangan konsep adalah mengubah bentuk satu objek daripada simetri menjadi tidak simetri. Jadi apa tu simetri? Kalau kamu nak tahu, simetri itu adalah bentuk di mana contoh yang bentuknya bila satu objek tu bila kita bahagi dua, kiri dan kanan adalah sama, bentuk yang sama. Dia macam tiru lah, macam cermin lah kan. Dia sama. Contoh ada kiri kanan, atas bawah dan sebagainya, di mana bila objek tu dipisah ataupun dipotong, dia menunjukkan satu bentuk yang sama. Jadi untuk tidak simetri dia berlawanan lah. Maksudnya kita ubahkan bentuk daripada benda yang sama menjadi benda yang tidak sama, walaupun kita dah kerat dah kan, tak dapat samalah antara sama ada kiri kanan ke ataupun atas bawah ke, dia tak sama. Contohnya produk botol pencuci ataupun botol cecair pencuci ataupun sofa. Contoh gambar kamu lihat tu sofa. Kalau sofa biasa tu kita tengok kan, kalau bentuk biasa dia simetri, maksudnya bahagian kiri dengan bahagian kanan sama. Bila kita belah tengah, kita dapat lihat kan, kiri dan kanan sama. Tapi kalau kita dah ubah, kita dah gunakan prinsip inventif tidak simetri, nampak tak contoh tu kan? Cuba kamu tengokkan contoh tu. Dia adalah contoh sofa yang tidak simetri. Cuba kamu tengok macam mana kamu nak potong ataupun kamu nak kerat dua, tapi di mana dalam satu masa kan, belah kiri ataupun kanan
ataupun atas dan bawah adalah sama. Faham tak kan? So kamu lihat contoh tu, kamu takkan dapat lah dia punya simetri. Jadi kamu dapat lihat itu dan dapat faham bahawa software tersebut telah pun mengaplikasikan satu prinsip inventif, iaitu tidak simetri. Itulah orang panggil di mana kita mengaplikasikan prinsip inventif tidak simetri ke atas software. Jadi itulah untuk prinsip inventif kaedah pemisahan ruang. Jadi kita dah baca 7 hari ni. Kita ulang kembali apa yang telah kita belajar. 7 yang pertama kita dah belajar untuk prinsip inventif kaedah pemisahan ruang. Yang pertama adalah pembahagian. Yang terlerai-leraikan bahagian. Kemudian pengekstrakan. Ketiga, kualiti setempat yang bekas makan tu. Dan keempat adalah penyerangan, iaitu monopod yang boleh tarik, boleh pendekkan, boleh panjangkan. Dan kelima adalah filem nipis dan cekaran boleh lentur, iaitu tinta cermin kereta. Keenam adalah penantaraan, iaitu sarung tangan ketua. Dan terakhir ketujuh adalah tidak simetri, yang mana kita dah baca tadi, iaitu yang kita letakkan contoh sofa. Jadi itu sahajalah untuk hari ini, untuk kita belajar tentang prinsip inventif kaedah pemisahan ruang. Jadi untuk esok cikgu akan ajar pula untuk kaedah prinsip inventif kaedah pemisahan masa, iaitu yang terdapat 7. Jadi berjumpa lagi kita untuk kelas yang akan datang untuk prinsip inventif kaedah pemisahan masa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Terima kasih.